Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung lagi daripada bacaan kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi, yang mana malam ini sampai pada kalam muhasyi wal kalam. Perbincangan sifat kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kalam musannif dulu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sawtin wa yata'allaku bima yata'allaku bihi al-ilmu minal muta'allaqati. Bermula kalam dan juga kalam yang tidak dia itu dengan huruf dan tidak dengan suara. Kalam Allah, sifat kalam Allah bukan kalam dengan huruf dan juga bukan kalam yang bentuk suara. Wa yata'allaku, dan berta'alluq sifat kalam Allah bima yata'allaku bihil ilmu, dengan apa yang berta'alluq dengannya oleh ilmu. Jadi ilmu bertakluk dengan apa, maka benda itu juga bertakluk dengan sifat kalam, bertakluk dengan perkara yang sama. Minal muta'allaqat, bayan ma tu bayan bagi ma, daripada sekalian yang perkara yang bertakluk. Jadi ilmu bertakluk dengan wajib dan mustahil serta harus. Maka kalam pun bertakluk dengan wajib, mustahil dan harus. Iaitu hukum akal yang tiga. Okey. Qala syarihu hadza aidan ma'tufun ala ma taqaddama, dan ini juga ma'tuf pada kalam yang telah lalu. Wa huwa akhiru sifatil ma'ani. Kalam ni akhir sifat ma'ani. Al-muttafaq, akhiru sifati al-ma'ani al-muttafaqi 'alaiha. Al-muttafaqi 'alaiha, yang disepakati di atasnya, baina ahli sunnati, di antara ahli sunnah. Ulama ahli sunnah kita sepakat bahawa Allah mempunyai sifat kalam. Wa ma'nal kalami al-mansubi lillahi ta'ala, dan makna kalam yang dinisbahkan bagi Tuhan. Kalam yang dimaksudkan di sini, iaitu kalam sifat ma'ani Tuhan ni, huwa ma'nan qa'imun bidhatihi, iaitu makna dengan maksud sifat lah. Makna dengan maksud sifat. Sifat yang ada pada zat Tuhan, yata'allaku bikulli ma yata'allaku bihi ilmu, dan bertakluk dengan setiap perkara yang bertakluk dengannya oleh ilmu. Ilmu bertakluk dengan sekalian wajibat, mustahilat dan jaizat. Maka begitulah kalam bertakluk dengan sekalian wajibat, mustahilat dengan jaiz. Wahuwa, apa dia? Ma yata'allaku bihil ilmu. Wahuwa kullu wajibin, setiap yang wajib. Wa kullu jaizin, dan setiap yang jaiz yang harus. Wa kullu mustahilin, dan setiap yang mustahil. Kalam itu munazzahun, sifat bagi kalam. Makna munazzahun anil harfi. Dia kalam Tuhan ini suci daripada huruf was-sauti dan suara. Wat-taqdimi wat-ta'khir, dan terdahulu dan terkemudian. Was-sukuti, dan suci daripada diam. Wal-lahni, salah dan lahan. Wal-i'rab, suci daripada i'rab.
Baris, berubah baris tu. Wasairi anwa'i taghayyurati, dan sekalian jenis perubahan-perubahan yang ada pada sifat kalam manusia. Lianna hadhihi kullaha, kerana kesemuanya ini min awsafil kalamil al-hadithi, daripada sifat kalam makhluk yang baharu. Wa kalamullahi ta'ala qadimun, adapun kalam Allah Ta'ala itu qadim. Wal qadimu la yusafu bi awsafil hawadis, maka yang qadim itu tidak disifatkan dengan sifat yang baharu. Wa kaifiyatuhu majhulatun lana, dan kaifiat kalam Tuhan tu tidak diketahui bagi kita. Kama la nuhitu bi dhatihi, sebagaimana tidak kita mengetahui dengan zat Tuhan. Wa bi jami'i haqaiqi sifatihi, dan tidak kita ketahui sekalian hakikat sifat Tuhan. Berarti situ dulu kita masuk pada kalam Muhashyi rahimahullah. Okay. Qala Muhashyi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala wal kalamu, dan kalam, taqaddama, telah terdahulu, ma fi misli hadhihi al-ibarati, apa yang ada pada umpama ibarat ini. Apa dia? Iraq yang telah lalu. Iraq yang telah dibuat sebelum ni bagi sifat-sifat sebelum ni ada berlaku Iraq, telah terdahulu dah Iraq tersebut dan jawapan bagi Iraq tersebut. Wa qawluhu alladhi laysa biharfin. Jadi rujuk kepada video sebelum ni lah. Yang seterusnya, kalam syarih ataupun kalam musannif, kalam Tuhan itu laisa biharfin, yang bukan dengan huruf, wala sautin, dan bukan dengan suara. Bukan huruf dan bukan suara. Kenapa sebut huruf dulu, baru sebut suara? Akhara, dan mengakhirkan as-sauta oleh musannif akan suara itu. Musannif sebut suara kemudian. Huruf, bukan suara. Kenapa dok kata bukan suara, bukan huruf? Kenapa kemudiankan suara? Li'annahu bimanzilatil 'ammi, kerana dia seumpama yang umum. Wal harfu, dan bermula haraf tu bimanzilati, boleh baca li'annahu bimanzilati al-'am wal harfa wa li'anna al-harfa bimanzilatil khassi, dan huruf itu dia itu seumpama makna yang khusus. Okay. Jadi dikemudiankan saut. Kenapa? Kerana saut ini, suara ini, bimanzilatil am, dia itu makna dia umum. Yang umum. Jadi huruf pula dia makna dia khusus. Huruf dia makna khusus. Bila begitu, wal khassu muqaddamun fil i'tibari, maka yang khusus didahulukan pada i'tibar, pada ambil kira, alal 'am, di atas yang umum. Maka disebut yang khusus dulu, baru sebut umum. Yalah, sebut yang orang-orang, kalau orang-orang khas ni VIP dulu, baru sebut orang ramai. Sebut orang yang khusus. Kalau ada orang khawas, ada khawasul khawas, sebut khawasul khawas, baru sebut yang khas, baru sebut yang umum. Maka dari segi susunan fitri dan juga susunan wadainya, maka yang khas itu didahulukan di atas yang umum. Wal khassu muqaddamun fil i'tibari 'alal 'am. Wa dzakarahu, dan menyebut, wa dzakarahu, dan menyebut musannif akan saut itu, aqibal harfi, selepas daripada huruf. Sebut huruf baru sebut saut. Saut itu disebut lepas daripada huruf, li'annahu, kerana apa? Li'annahu la yalzamu min nafyil khassi,
nafyul ammi, kerana tidak lazim daripada nafi yang khusus oleh nafi yang umum. Nafi jadi fa'il bagi yalzamu. Makna kalau sebut yang khas saja, kenapa sebut yang umum pula? Kerana tak mesti bila kita nafi yang khas, kita menafikan yang umum. Maka lepas sebut khas, kena sebut yang umum lah pula. Supaya tidak menjadi salah faham bahawa yang ternafi itu yang khusus saja. Bila nafi yang khusus, tak mesti menafikan yang umum. Nampak tak? Tidak ada dalam rumah ini manusia. Haiwan ada tak? Haiwan boleh jadi ada. Dah manusia kan hayawanun natiq. Betul, tapi dia khusus hayawanun natiq. Kita menafikan manusia, tak mesti kita menafikan haiwan-haiwan lain. Gitu. Nampak? Jadi, tidak lazim daripada nafi khas itu nafi umum. Okey. Itu jawapannya. Ialah kenapa disusun huruf dulu baru susun al-harfu dulu baru susun as-saut. Itu sebab dia. Dah kemudian ada sebahagian ulama dia sebut saut dulu baru sebut huruf. Apa sebab pula? Wa man qaddama as-sauta, dan orang yang mendahulukan sebut saut dulu, la haza kaunahu ma'rudan, mereka mulahazah bahawa saut ini sesuatu yang ma'rud, yang didatangi. Sesuatu yang didatangi. Wal lahadha kaunahu ma'rudan. Okey. Wal harfu aridun lahu, dan bermula huruf itu arid baginya. Huruf itu datang kemudian. Huruf dia arid, dia mendatang. Dia datang kepada siapa? Datang kepada suara. Jadi yang asal ialah suara. Suara itu ma'rud. Didatangi akan dia oleh huruf. Wal harfu aridun lahu bisababil i'timadi 'alal maqta'i. Kerana huruf ini disebabkan dia bergantung di atas maqta'. Maqta' ai makhraj. Kerana huruf ini dia keluar daripada makhraj. Bila begitu, nampak tak ni? Suara ni umum. Itu dari segi lihat i'tibar al-umumiyah wal khususiyah. Maka dari segi tartib al-wad'i dia, al-tabi'i dia, maknanya orang dahulukan khusus. Kalau kita i'tibarkan bahawa saut ini suatu yang ma'rud, suatu yang didatangi, makna dia tu asal, kemudian ada yang mendatang, datang mari, iaitu haraf. Kerana kita tengok dari suara ni satu makna yang umum, tak? Suara. Jadi suara-suara ni dari asalnya suara, lepas tu baru kita mari maqta' ataupun makhraj. Maka saut ini datangnya kemudian lah. Apabila dia keluar daripada makhraj tertentu, maka dia mengeluarkan huruf. Maka huruf ini dia keluar daripada dia suara, tapi dia keluar pada makhraj, maka dinamakan huruf. Adapun suara umum. Nampak tak? Jadi dari segi keluarnya huruf daripada makhraj itu, maka dia tu dianggap arid. Dia mendatangi pada suatu yang asal, iaitu al-saut. Nampak tak? Okey, bila begitu wal ma'rudu muqaddamun 'alal 'aridi tab'an. Dari segi tabiat dia. Daripada tabi'i dia, dari segi tabiatnya, suara dululah yang suara tu ma'rud. Lepas tu datangnya haraf. Kerana haraf itu ialah suara juga, tapi suara yang keluar pada makhraj. Nampak? Jadi dari segi susunan tabi'inya, ma'rud dulu baru mari arid. Maka dari kerana itu faquddima, maka didahulukan as-saut alaihi alal harf wad'an, pada wad'. Mana apabila di muqaddamun tab'an fahuwa muqaddamun wad'an. Kerana pada tabiatnya begitu,
maka didahulukan pada perletakan, maka diletakkan dahulu saut, kemudian didatangkan selepas daripada itu haraf. Dan ni tak ada kaitan dengan akidah ni, nak cerita saja. Kenapa? Apa sebab didahulukan takbir musannif, saut dulu, haraf dulu, saut dulu tu ada sebab lah. Ni ilmu aswat belaka ni, ilmu aswat, ilmu lughah, masuk daripada cabang ilmu lughah lah, atau susunan nak meletakkan satu kalimah daripada kalimah yang ni cerita bab ibarat belaka. Wa ma dzukira, dan barang yang disebut, min anna kalamahu ta'ala, dari bahawa kalam Allah Ta'ala itu laisa biharfin, bukan dengan huruf, wala sautin, bukan dengan suara, huwal masyhuru inda ahli sunnati, itulah yang masyhur di sisi pandangan ahli sunnah. Jadi pandangan masyhurnya, bahkan pandangan yang asah dan huwa sahih, itulah bahawa kalam Allah Ta'ala, kalam dengan maksud sifat nafsi Allah ni, yang ada pada Tuhan ni, tidak berhuruf, tidak bersuara. Nampak? Ini kita masuk pada khilaf dah ni. Qala al-'adudu, Adududdin al-Iji, Adududdin al-Iji kata al-'adud, innahu bihurufin, bahawa kalam Allah Ta'ala itu ialah dengan huruf. Nah ni beri perhatian ni. Nampak tak? Sebab ini kalau salah faham ni, kemungkinan kita akan jadi kabur berkaitan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kata Adududdin al-Iji, bahawa kalam Allah Ta'ala ini bihurufin qa'imatin bidhatihi. Adududdin al-Iji ni di kalangan ulama ahli sunnah juga. Pengarang kitab Mawaqif lil Iji. Ya. Jadi Syekh Adududdin Iji mengatakan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalam Allah itu dengan huruf. Kalam Allah Ta'ala itu dengan huruf. Huruf mana? Huruf yang qa'imah bidzatihi ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi munazzahatin, yang suci dia, anit tartibi, daripada tersusun, wal huduthi, dan juga baharu. Nampak? Jadi dia tersusun, dia mustahil, dia kalam dengan huruf yang qadim, yang maha suci daripada tersusun, tartib, dan juga daripada sifat baharu, wazzawal, dan daripada hilang. Jadi kita nampak di sini, sebab tu perbincangan kalam ni perbincangan yang nama pun sifat kalam, ilmu kalam. Sebab perbincangan kalam ni memang berlaku khilaf. Cuma kita nak sebut di sini bahawa pandangan ahli sunnah dia bukan huruf, bukan suara. Bukan huruf, bukan suara. Okey. Pandangan Adududdin Iji ni, kalau boleh tengok dalam Aqaid al-Adudiyah, Syarah Aqaid al-Adudiyah. Ini karangan Syekh Jalaluddin Ad-Dawani. Syarah al-Aqaid al-Adudiyah. Memang disebutlah, dan sendiri tengoklah, ada beberapa sahabat yang share tu, dan kita tengok daripada nuskhah Syarah Aqaid al-Adudiyah itu karangan Syekh Jalaluddin Dawani. Dan ini juga kalau ikutnya orang yang nak tahu tentang sumber ataupun pandangan yang dibawa oleh Pak Da'i dalam bakurah dia, Pak Da'i Mekah, maka kena rujuk kepada kitab yang menjadi sumber kepada pandangan tersebutlah. Okay, Okey, di sini dalam kitab tersebut, bahkan Syekh kita pun mengatakan bahawa pandangan itu disandarkan kepada Adududdin al-Iji. Tapi huruf yang mana? Huruf yang
tidak bersifat dengan baharu dan tidak hilang dan tidak ada tartib takdim dan takhir. Maha suci daripada tartib, maha suci daripada sifat baharu dan pada sifat zawal, hilang. Okey. Bila begitu, wahumila dan ditanggung. Gini tak, rasanya gini ni. Wahamala lah. Ni wahamala ala dhalika, dan menanggung dia al-adud al-iji ala dhalika, atas demikian itu, dia menanggung qaul al-Ash'ari, akan perkataan Imam Abu Hasan Ash'ari. Jadi Syekh Adududdin Iji, dia faham daripada kalam Imam Ash'ari. Imam Ash'ari kata al-kalamu ma'nan, bermula kalam itu ialah makna dengan maksud sifat. Makna dengan maksud sifat. Okay. Faqala, jadi kata Adududdin Iji, muraduhu, murad kalam Imam Abu Hasan al-Ash'ari dengan al-kalam itu maknan tu, muraduhu bil makna ma qabala dzatah, iaitu yang lawan bagi zat, yang selain zat, lawan zat. Jadi zat lawan dia sifat. Jadi maksud makna tu ialah sifat. Okey. Bila begitu, fayashmalu al-lafza, maka merangkumilah juga lafaz. Kerana bila sebut lawan bagi zat, maka termasuklah lafaz. Fayakunu sadiqan, maka jadi benarlah bikaunihi hurufan, kalau kita kata kalam itu huruf wa aswatan, huruf dan suara. Sebab dia bukan zat. Nampak ni? Ini sekarang ni masih membicarakan apa yang dikata oleh Syekh Adududdin Iji. Maka bila kata Imam Abu Hasan Sya'ri kata al-kalam ma'nan, ni dia nak terang bab perkataan Imam Abu Hasan Sya'ri. Bila begitu, maka berbetulanglah merangkumilah kalamnya itu lafaz. Maka betul lah juga bila kita kata termasuk bikaunihi hurufan wa aswata, huruf dan juga suara. Okey. Tapi adakah lazim ada takdim dan takhir dulu ke diam? Wala yalzamu fihi at-taqdimu wat-ta'khir. Tetapi tidak lazim padanya itu berlaku takdim dan takhir. Tak lazim berlaku takdim takhir kata dia. Nampak tak? Sebab apa? Sebab ini kalamullah ni. Tidak lazim padanya takdim dan takhir. Allazi alzamahul mutaakhirun, yang telah membilang dikira melazimi akan dia oleh ulama mutaakhirun. Yang mana ilzam ni, alzama ni makna melazimkan hujah oleh ulama mutaakhirun, liman qala, bagi mereka yang berkata innahu bihurufin wa aswat, bahawa kalam itu dengan huruf dan juga suara. Jadi ulama mutaakhirun menilzamkan ataupun menolak dengan tuntas orang yang mengatakan bahawa kalamullah itu berhuruf bersuara. Jadi ulama mutaakhirun kata tolak. Sebab apa? Lazim daripada huruf dan suara itu bahawa kalam itu baharu. Kata Syekh Adududdin Iji, tidak lazim padanya takdim dan takhir. Yang hujah takdim yang takhir itu alzamahul mutaakhirun, mengilzamkan dia oleh ulama mutaakhirun akan
hujah bagi orang yang berkata kalam Tuhan itu kalau huruf suara, maka lazim takdim dan takhir. Minta maaf Ana punya pen ni tak boleh tu. Di pen ni automatic tapi kira habis dakwah. Habis dakwah sebab apa? Tidak sebab tak cah. Jadi tak boleh nak tulis lah ni. Tak boleh nak tulis baris. Harapnya boleh tanda Okey. Jadi ulama mutaakhirun sebagaimana kita maklum, kita Asy'ariyah kita, memanglah dia kata siapa yang mengatakan kalamullah itu berhuruf bersuara, maka dia bila kata huruf bersuara, maka lazim daripada itu ada takdim dan takhir. Maka ulama mutaakhirun menolak bahawa lazim dan takhir ni alamat bagi hudus. Maka kita menyifatkan Tuhan bersifat dengan sifat yang hudus. Maka dia menafikan kalamullah ini berhuruf bersuara. Kata Syekh Ad-Duduni Iji, dia kata la yalzamu fihi taqdim wa ta'khir. Tidak lazim padanya itu berlaku takdim dan takhir. Li'annaha, itu baru illah. Illah adamu luzum taqdim wa ta'khir. Dia kata boleh sahaja kalam itu dengan huruf dan suara dan tidak melazimi takdim dan takhir. Kenapa? Li'annaha la tushbihu hurufana wala aswatana. Kerana kalamullah tidak menyamai huruf kita, huruf yang kita sebut dan juga sifat suara kita. Jadi, huruf dan juga suara makhluk ini memang ada takdim dan takhir. Bila kita kata kalamullah itu berhuruf bersuara, tidak lazim ada takdim dan takhir. Yang mana takdim dan takhir itu sifat baharu. Kerana huruf dan suara bagi nisbah Tuhan itu tak sama dengan huruf suara makhluk. Nampak macam nak pergi ke apa? Ke arah pandangan Al-Hanabilah ataupun sebahagian daripada golongan Wahabiyah lah. Sabar dulu. Wali'anna hurufana, dan kerana huruf kita itu innama ja'ahat taqdimu wat ta'khiru, hanya saja datang kepadanya takdim dan takhir itu. Datang kepadanya takdim dan takhir. Kenapa? Saya nak buat gua ni. Boleh dah. Okey. Kena tak pakai pen tapi tulis tangan tak sedap sikit. Li'anna hurufana innama ja'aha at-taqdimu wat ta'khiru, hanya saja mari dahulu kemudian tu minat tarkibi al-jismani, mari daripada susunan jasmani kita, susunan badan kita, susunan kita punya jasmani kita lah. Waqtilafil makhariji, dan mari kerana berbezanya makhraj, tempat keluar huruf. Sebab itu tak boleh makhraj ni, huruf ni pada sebutan kita dia tak boleh keluar sekaligus. Dia keluar satu. Yang dahulu kemudian yang terkemudian. Itu sifat huruf makhluk. Maka kata, ini masih kalam Syekh Ad-Duduni Iji ni. Wa man tanazzaha, dan barang yang maha suci an dzalika, daripada demikian itu, tanazzaha kalamuhu, maka maha suci juga kalamnya. Maka Allah Ta'ala yang maha suci daripada tarkib al-jismani dan maha suci daripada adanya makhraj huruf, maka dia juga maha suci kalamnya daripada demikian itu. Wa man tanazzaha an dzalika tanazzaha kalamuhu. Barang siapa yang maha suci daripada sifat makhluk itu, maka maha suci kalamnya daripada ciri-ciri tadi. Satu, itu kalam Ad-Duduni Iji. Boleh tengoklah dalam syarah Aqaid Ad-Duduni bagi Syekh Jalaluddin Dawani. Wa qala jama'atun, dan berkata sebahagian jamaah, sekumpulan ulama, nasabu anfusahum ilal Hanabilah, yang mereka menisbahkan diri mereka kepada Hanabilah. Mereka nisbah mereka itu Hanabilah. Ni nak cerita bab golongan Karamiyah ni lah. Sebahagian daripada yang menisbahkan Hanabilah. Yang kita kata sekarang ni Wahabiyah, ataupun dahulu daripada itu Syekh Ibn Taymiyah lah.
Dan dahulu pada itu, golongan-golongan musyabbihah daripada Hanabilah pun ada. Mereka kata apa? Qala jama'atun nasabu anfusahum ilal Hanabilah. Qala inna. Lepas qala, hamzah tu baik bawah lah. Inna kalamahu ta'ala, bahawa kalam Allah Ta'ala bihurufin wa aswatin, dengan huruf dan juga suara. Lakin, namun, in nusibat, jika dinisbahkan ilal hawadifi, kepada makhluk, kanat hadithatan, maka dia itu baharu. Au ilaihi ta'ala, ataupun dinisbahkan kepada Allah, kanat qadimatan, maka dia itu dikira kalam yang qadim. Jadi kalam Tuhan itu berhuruf dan bersuara. Nisbah kepada makhluk baharulah, tapi nisbah kepada Allah Ta'ala kalam dia qadim. Hak ni yang dibawa oleh golongan mudda'i salaf sekarang ni. Golongan salafiyah ni. Okey. Kata Syekh kita, Syekh Syarqawi, wala yakhfa butlanu hadzaini qaulaini, tidak syak lagi pada batilnya kedua-dua pandangan ini. Jadi Tuan Syekh kita rak belaka. Hak Hanabilah kata, yang sebelum tu hatta Syekh Adududdin Iji kata pun, pandangan yang dibawa oleh Syekh Adududdin Iji tu dirak juga. Hatta Syekh Adududdin Iji pun daripada Asy'ariyah sekalipun, yalah, tapi pada ikhtiar dia pada masalah kalam ini, itu tak betul. Maka macam mana nak menanggung kalam Syekh Adududdin Iji tu? Ada dia Asy'ariyah. Kitab rujukan Asy'ariyah. Wa kalamul adud, Syekh Al-Adud. Nak betul mana? Sebelum ni tulis macam mana? Mana tadi? Al-Adud. Okey. Wa kalamul adud al-madhkuru. Fa'il bagi al-kalam. Dan kalam Syekh Adududdin yang disebut dahulu, sara ilaihi minal hashwiyati, menyerak masuk daripada pandangan golongan hashwiyah. Dan ini juga yang ditulis oleh Imam Burhanuddin Imam Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, Syekhul Azhar. Dalam kitab Syarah Sanusiyah dia pun, dia tulis bahawa sara ilaihi minal hashwiyah, telah meresap masuk daripada kalam hashwiyah. Jadi seakan-akan dia terpalit dengan pandangan golongan hashwiyah. Fala yu'awwalu alai, maka tak boleh kita pegang atasnya, tak boleh pegang. Apa? Jadi ini kalau kita lihat, kenapa ulama-ulama kita yang terutamanya manhaj Azhar, manhaj Madaris Al-Atiqah, sama ada di Mekah, di Maghrib Al-Aqsa, di Syam, di Mesir, di Azhar, kenapa mereka meletakkan kitab muqarrar yang tertentu? Kitab Tuhfatul Murid, Hasyiah, karangan Imam Bajuri, kitab Hasyiah, karangan Imam Syarqawi, karangan ulama-ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama mutaakhirin, kalangan seperti Imam Sanusi dan seumpamanya. Kenapa mereka meletakkan kitab begitu? Ini kemudian kitab manhajiyah, kitab yang dijadikan muqarrar dalam pengajian. Kerana apa? Kalau kita rujuk kepada kitab yang asal, dibimbangi berlaku sebeginilah. Sebab itu, ulama yang datang kemudian ni, apabila mereka melihat kepada a'lamul asy'ariyah seumpama Imam Adud Al-Iji ataupun Taftazani atau Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka dapati ada sebahagian pandangan mereka yang bukan pandangan yang mu'tamad ataupun pandangan yang bukan masyhur dalam aliran Asy'ariyah. Mereka kaji dan juga mereka
saring balikkan pandangan tersebut. Mana-mana yang didapati, memang tak nafikan ada sebahagian yang mana masalah-masalah yang mereka bukan membawa pandangan yang manhaj, bukan pandangan yang masyhur dalam mazhab, bukan pandangan yang muktamad, bahkan mereka cenderung pada pandangan mereka sendiri. Ada dalil mereka sendiri, tak apalah, mereka yang orang yang layak dalam memberi ijtihad pada bidang tersebut. Tapi tidak dijadikan kitab-kitab itu sebagai kitab manhajiyah, kitab muqarrar untuk pengajian akidah. Sebab gitulah. Pertamanya apa? Perbahasan tu kadang tinggi. Yang keduanya kadang-kadang dibimbangi berlaku pandangan-pandangan ikhtiar penulis secara individu, yang mana itu bukan pandangan yang dianggap pandangan yang muktamad dalam mazhab Asy'ariyah. Nampak tak? Jadi di sini pun begitulah kata Syekh Syarqawi. Benda ini kita tak nafikan, kalau ada di kalangan asatidzah sahabat yang nak kaji, silalah kaji. Buka balik, tengok adakah benar nisbah kalam tersebut kepada Syekh Aduddin Iji. Dan juga kalau kita nak lihat, tapi jangan keluar natijah yang senang sangat. Ada juga je ni satu firqah di kalangan mudda'i Asy'ariyah, bila berlaku perkenangan yang dia tak sesuai yang kata, dia kata hadza waqa'a fihi al-das, ini madsus alaih lah, macam-macam. Itu kena pastikan betul ke madsus ke tidak. Tapi kalau lihat pada karangan Imam Aduddin Iji tadi, Syarah Aqaid tadi, memang ada pandangan Syekh Aduddin Iji yang sebagaimana disebut oleh Syekh Syarqawi ni. Jadi itikalan, kita serahlah kepada Syekh Syarqawi. Kalau begitu, kita bacalah. Maknanya kalau betul-betul lah. Kalau ada asatidzah nak kaji, silakanlah kaji. Okay, ya? Jadi kita sini nak baca saja. Nak terima, nak setuju, terpulang kepada tuan-tuan sekalian. Dia kata, macam mana boleh kata Syekh Aduddin Iji, kitab Mawaqif Iji ni, kitab hebat ni. Betul. Tapi benda perkara sebegini, siapa yang kata ni? Bukan yang kata ustaz kampung, ustaz universiti bersyarah. Tak. Ni orang yang mana pada pangkat Syekhul Islam, pada pangkat Syekhul Azhar, pada pangkat Al-Imam. Maka bila kata gitu, boleh jadi mereka dah lihat dan perhatikan. Jadi apa natijahnya? Dia kata wa kalamul adud al-mazkur sara ilaihi minal hashwiyah. Datang mari masuk tu daripada golongan hashwiyah, kata dia. Fala yu'awwalu alaih, maka tidak kita pegang. Maka apa yang tersebut dalam kitab itu bukan pandangan yang dipegang di sisi mazhab Asy'ariyah. Wasayati, dan lagi akan datang malil mu'tazilati, pandangan bagi mu'tazilah. Wa qawluhu wa yata'allaku, kita putih situlah tak? Di sinilah. Wa yata'allaku ay ta'alluqan tanjiziyan qadiman. Sebab ini masalah lain dah ni. Jadi perbincangan malam ni pun dia maklumat tu tidak berat, tapi perlu kepada penelitian yang panjang, dan perlu kepada al-bahthu pada perkara ini untuk menentukan tentang apa nama ini, masalah ini. Jadi bila kita faham ada dalam aliran Asy'ariyah sendiri pandangan gitu, maka kita nak jadi syadik sangat tidaklah. Sebab itu bila kita kata ni kalau ditemu oleh golongan Wahabi ni sedap ni. Tengok tu. Kita tahu kat mana sebenarnya pandangan yang mana ini pandangan kalau menyalahi ni memang kata kesalahan yang fatal. Tapi kalau khilaf yang sebegini, adakah boleh mengeluarkan seseorang itu daripada dia itu menjadi ahli sunnah ataupun tidak? Jadi itu bila kita baca dengan bacaan luas sikit, nampak rupanya ada juga pun. Jadi kita tak point lah benda yang kita kata ada khilaf hatta dalam Asy'ariyah sendiri, tapi dia bukan pandangan muktamad di sisi Asy'ariyah. Maka yang kita pegang bahawa kalamullah itu laisa bisautin wala harfin. Bahkan dalam kitab-kitab lain pun dengan jelas sebut sedemikian. Kitab mata-mata yang muktabar pun sebut sedemikian. Okey, rasa sekadar tu saja untuk malam ni.
Kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.